Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada slot kali ini iaitu slot yang kedua, masih lagi di dalam modul Small Process Carbon Steel Plate 1, modul yang keempat bagi semester 1. Pada kali ini kita akan belajar berkaitan dengan type of joint. Dalam topik pembelajaran seterusnya adalah topik yang kedua, iaitu type of joint. Topik yang sebelum ni awak telah belajar berkaitan dengan small on plate. Jadi dalam pembuatan plate di dalam industri banyak kegunaan dia. Antaranya adalah nak buat storage tank, nak buat pressure vessel. Kalau awak tengok kepada video yang telah disediakan, macam mana sebuah pressure vessel disediakan. Bermula daripada plate yang segi 4, kemudian dia dipotong mengikut saiz, kemudian dia dirolkan menjadi bulatan. Apabila dia menjadi bulat, antara permukaan hujung dan hujungnya dia akan dikimpalkan sehinggalah menjadi satu silinder yang besar. Jadi apakah joint yang dia gunakan tersebut? Dalam topik ini kita akan terangkan apa itu joint. Type of joint. Type of joint ataupun dalam bahasa Melayunya kita akan terangkan berkaitan dengan jenis-jenis sambungan. Jadi sebelum kita membuat kerja-kerja kimpal ataupun kita buat kerja-kerja welding, bahan-bahan ataupun besi ataupun plate kita akan sambungkan terlebih dahulu, iaitu kita akan buat penyambungan. Dan apakah jenis-jenis sambungan yang kita boleh buat? Tidak semua bahan boleh disambungkan secara sama sahaja. Ada yang bahan berketebalan yang tinggi, jointnya adalah berbeza. Ada ketebalan yang nipis, jointnya adalah berbeza. Ataupun dari segi penggunaannya. Penggunaannya kalau sekadar untuk jadikan support, mungkin dia akan gunakan T-joint. Kalau pipe, kita akan gunakan butt joint untuk memanjang-manjangkannya. Berbanding dengan oil and gas dan juga industri yang berbeza, berlainan joint, berlainan kegunaannya. Type of joint ataupun jenis-jenis sambungan. Pada topik kali ini, type of joint yang kita akan belajar, terdapat 6 jenis type of joint ataupun 6 jenis-jenis sambungan dalam kimpalan. Jadi sesetengah nota ataupun sesetengah pembelajaran dia mengatakan ada 5 jenis joint. Tetapi kita akan belajar dalam topik ini adalah 6 jenis joint. Joint yang pertama adalah butt joint. Kalau tengok pada gambar rajah tersebut, gambar rajah yang diberikan, warna hitam, ada kotak 2 warna hitam, itu merupakan plate. Jadi cara sambungan dia adalah seperti mendata sahaja. Yang ini kita akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Joint yang kedua kita namakan sebagai T-joint. Kenapa T-joint? Bentuk dia seperti T yang terbalik. Seterusnya yang ketiga adalah corner joint. Yang keempat adalah lap joint. Lap adalah pertindihan, jadi dinamakan sebagai lap joint. Dan yang kelima adalah edge joint ataupun joint di pinggiran. Yang keenam adalah cruciform joint. Kalau tengokkan bentuk dia sama seperti T, tetapi dia tidak dinamakan sebagai T-joint sebab dia melibatkan kepada 3 jenis bahan. Jadi insya-Allah kita akan terangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan joint-joint ini dalam slide yang seterusnya. Sambungan yang pertama adalah berkaitan dengan butt joint. Butt joint adalah salah satu sambungan yang biasa digunakan di dalam industri oil and gas.
Jadi butt joint awak boleh tengok pada gambar rajah yang diberikan. Pada gambar rajah yang kotak sebelah kiri, iaitu base meter 1. Kemudian kotak yang sebelah kanan adalah base meter yang kedua. Jadi kedua-dua base meter ini ataupun kita namakan sebagai parameter, ataupun kita panggil juga dia sebagai logam asas. Jadi kedua-dua logam ini akan disambungkan dan akan dikimpalkan. Jadi cara sambungan dia adalah dia disambungkan pada setiap hujung base meter 1 dan juga hujung base meter yang kedua. Ataupun kita joinkan di bahagian pinggir base meter 1 dan pinggir base meter 2. Susunan dia adalah secara mendata seperti gambar rajah tersebut. Jadi adakah butt joint ni hanya boleh disambungkan pada sudut 180 darjah saja? Tidak sebenarnya. Jadi sekiranya sambungan dia adalah kurang daripada 180 pun, dia dinamakan sebagai butt joint juga. Jadi range dia adalah di antara sudut 135 darjah sehinggalah 180. Jadi sekiranya sambungan dia adalah tidak sama ataupun tidak rata sama, dia macam sengit sedikit, ataupun base meter 1 tu dia naikkan ke atas sedikit, dirotatekan ke atas sedikit hinggalah sudut 145 darjah, yang itu pun kita masih namakan dia sebagai butt joint. Saya akan tunjukkan contoh-contoh gambar yang berkaitan dengan butt joint. Ini adalah butt joint bagi plate. Dia dicantumkan ataupun disambungkan di bahagian tepi di antara base plate 1 base plate kedua. Maka hasilnya adalah seperti di sebelah kanan ini, iaitu plate butt joint. Bagaimana pula dengan pipe? Ini adalah gambar rajah bagi contoh butt joint untuk pipe. Pipe 1 dan juga pipe 2 dicantumkan. Kemudian di situ kita nampak ada lurah yang kita panggilkannya adalah sebagai groove ataupun bevel. Manakala, apakah kegunaan butt joint di dalam industri? Okey, jadi pembinaan badan kapal adalah salah satu macam mana butt joint digunakan. Seperti yang saya dah terangkan pada slot yang pertama, plate dicantumkan kemudian dikimpalkan. Jadi sebelum dikimpalkan, dia disambungkan menggunakan kaedah butt joint. Dan yang kedua adalah contoh penyambungan sistem pipe minyak dan gas seperti dalam gambar rajah yang saya tunjukkan. Sekiranya anda nampak pada pipe terdapat garisan-garisan, itu merupakan contoh kimpalan yang disambung menggunakan sambungan butt joint. Joint yang kita akan buat adalah butt joint. Kita perlukan dua base metal, yang ini base metal yang pertama dan juga base metal yang kedua. Sebelum kita join, kita akan buat, kita namakan sebagai preparation, bevel preparation. Yang ini sudut dia kita akan ambil sebanyak 30 degree dan pada kedua-dua belah untuk dua base plate. Kemudian kita akan cantumkan dia menjadikan butt joint. Untuk cantumkan dia, kita perlu ada satu, yang ni saya panggilkan nama dia sebagai untuk setting gap dia. Kita gunakan dawai elektrod untuk jadikan dia root gap.
Kita letakkan di bahagian tengah-tengah. Kita akan paku kimpalkan pada setiap hujung. Hujung sebelah kanan dan juga hujung sebelah kiri. Okey, ataupun kita nama dia sebagai tacking. Dan sebelah. Okey, sebelah satu lagi kita akan tacking. Maka inilah hasilnya untuk butt joint. Sambungan yang kedua adalah sambungan T-joint. Bentuk dia adalah seperti huruf T. T yang terbalik pada gambar rajah tersebut. Merujuk kepada gambar rajah, dia ada dua jenis base metal. Yang ini base metal 1 dan juga base metal yang kedua. Kedua-duanya akan disambungkan. Berbeza dengan butt joint. Butt joint dia disambungkan secara mendata pada kedua-dua base metal. Tetapi berbeza dengan T-joint. T-joint, kalau merujuk kepada gambar rajah, base metal 1 disusun secara menegak dan base metal 2 disusun secara mendata. Jadi macam manakah dia disambungkan? Base metal 1 disambungkan kepada pinggirnya, dan manakala base metal 2 disambungkan pada permukaannya. Kedua-dua base metal ini disambungkan, kemudian dia akan diweldingkan ataupun dikimpalkan. Berapakah sudut yang diterima dan diklasifikasikan sebagai T-joint? T-joint, sudut sambungannya antara 5 darjah sehinggalah 90 darjah. Saya ambil contoh di sini. Sekiranya base metal 1 disengitkan sedikit sehinggalah sudut 45 darjah. Jadi adakah dia akan dipanggilkan sebagai T-joint juga? Ya. Walaupun base metal 1 disengitkan kepada 45 darjah, kemudian pinggir base metal 1 disambungkan kepada permukaan base metal 2, ia juga dipanggil sebagai T-joint. Jadi sudut sambungan dia adalah antara 5 sehinggalah 90 darjah. Saya akan tunjukkan contoh-contoh untuk T-joint. Ini adalah contoh yang sebenar untuk T-joint bagi plate. Jadi gambar rajah 1, gambar rajah 2 adalah dua base plate disambungkan melalui jenis sambungan T-joint. Bagaimana pula kegunaannya? Contoh untuk kegunaannya adalah untuk kita membuat sambungan bagi struktur kerangka. Jadi struktur kerangka ini kita gunakan untuk kita gantungkan ataupun kita letakkan objek di bahagian dinding ataupun apa-apa saja. Joint yang seterusnya ialah T-joint. T-joint kita perlukan dua jenis base metal. Yang ini saya bagi contoh untuk base metal plate yang tebalnya 6mm. Jadi macam mana T-joint? Base metal yang pertama secara mendata dan yang kedua secara menegak. Dan untuk pastikan dia bersudut tepat, saya perlukan sesiku L. Minta maaf. Okey, kemudian akan dipaku kimpal di bahagian hujung dan juga hujung sini.
Inilah yang dinamakan sebagai T-joint. Kenapa T? Apabila kita terbalikkan, dia akan jadi seperti huruf T. Joint yang ketiga kita namakan sebagai corner joint. Kalau tengok pada gambar rajah pun, kita nampak seperti ada corner. Jadi base meter 1 dan juga base meter 2 dia disambungkan kepada penjuru setiap base meter tersebut. Jadi sambungan dia di antara dua pinggir base meter 1 dan base meter 2 dalam keadaan yang bersudut. Dan sudut sambungannya adalah di antara 30 darjah sehinggalah 135 darjah. Saya akan bagi contoh kat sini. Sekiranya base meter 1 dan juga base meter 2. Base meter 1 kita pusingkan ataupun sengitkan dia ke atas. Dan juga base meter 2 kita sengitkan ke sebelah kanan. Bayangkan. Jadi sekiranya sudut sambungannya melebihi daripada 90 darjah ataupun kita anggarkan sebanyak 120 darjah, joint tersebut masih lagi dinamakan sebagai corner joint. Ataupun kita base meter 1 kita sengitkan ke bawah dan base meter 2 kita sengitkan ke sebelah kiri dan menjadikan sudutnya lebih kurang dalam 30 darjah. Jadi 30 darjah ni adalah masih lagi kita kategorikan sebagai corner joint. Tetapi apabila sudut sambungannya kurang daripada 30 darjah, kita namakan joint yang berlainan. Slide yang seterusnya kita akan terangkan lagi berkaitan dengan sudut yang lebih kurang daripada 30 darjah. Saya akan tunjukkan contoh sambungan jenis corner joint bagi plate. Ini adalah jenis sambungan corner joint untuk plate gambar rajah 1 dan juga gambar rajah kedua. Saya harap anda semua dapat memberikan imajinasi yang betul berkaitan dengan corner joint. Dan kegunaan untuk corner joint salah satunya adalah untuk membuat struktur seperti kurungan dalam gambar rajah yang diberikan ataupun untuk membuat tangki. Tetapi untuk corner joint, nak buat tangki, bagi tangki yang tidak ada tekanan yang tinggi, kita boleh menggunakan corner joint. Bagi tangki yang bertekanan tinggi seperti storage tank ataupun pressure vessel, corner joint adalah tidak sesuai. Seterusnya kita akan buat joint, type of joint, kita namakan dia sebagai corner joint. So corner joint sama seperti T-joint, perlukan dua base metal, kemudian dia akan dijoinkan pada hujung ke hujung base metal seperti ini. Dan untuk pastikan dia dalam keadaan yang bersudut tepat, saya perlu gunakan sesiku L. Jadi sesiku L akan berada di sini. Dan kita akan lakukan tack weld di bahagian kanan dan juga kiri. Jadi inilah kita namakan sebagai corner joint.
Jenis sambungan yang keempat ataupun kita namakan sebagai type of joint yang keempat adalah lap joint. Kenapa kita namakan sebagai lap joint? Lap joint disebabkan base metal 1 diletakkan di atas base metal 2. Jarak sambungan dia maksudnya jarak bersentuhan tiada julak dia. Tetapi ada julak sambungan dia untuk lap joint, iaitu sudut di antara 0 sehinggalah 5 darjah. 0 darjah bermaksud kedudukan base metal 1 adalah sengit ke bawah sikit. Bermaksudnya dia sama mendata dengan base metal 2. Dan seperti gambar rajah ni, saya anggarkan sudut sambungan dia adalah lebih kurang dalam 3 darjah. Jadi sekiranya base metal 1 disengitkan lagi ke atas sehinggalah 5 darjah, ia juga masih dinamakan sebagai lap joint juga. Tengok pada definisi sambungan di antara base metal 1 dan juga base metal 2 dalam keadaan yang bertindih. Ini dinamakan sebagai lap joint. Lap joint, contoh untuk gambar lap joint adalah seperti ini. Ini adalah lap joint bagi dua base metal plate. Bagi gambar rajah di bawah adalah lap joint di antara plate dan juga tube steel ataupun square tube. Dan selain daripada ini, contoh kegunaan untuk lap joint apa lagi? Lap joint boleh digunakan untuk membuat storage tank. Seperti dalam gambar rajah, bahagian badan kita tidak menggunakan lap joint. Lap joint digunakan di dalam bahagian dalam storage tank, iaitu macam mana kita hendak menyusun lantai di dalam storage tank. Ini adalah contoh gambar di dalam storage tank di mana plate diletakkan secara bertindih-bertindih, kemudian dia dikimpalkan. Joint yang berikutnya ialah lap joint. Apa itu lap joint? Lap joint base metal yang pertama, kemudian base metal yang kedua diletakkan di atas base metal yang pertama. Seperti ini. Kemudian sebelum kita mengimpal, kita akan lakukan paku kimpal di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang. Inilah yang dinamakan sebagai lap joint. Dua base metal yang ditindih sebelum dikimpalkan menggunakan fillet weld. Joint yang kelima, yang ini kita namakan sebagai edge joint. Seperti yang saya terangkan pada joint yang ketiga, iaitu corner joint. Corner joint dia sama seperti edge joint juga, tetapi sudut sambungannya hanya yang berbeza. Seperti yang saya terangkan sebelum ini untuk corner joint. Corner joint sudut sambungan dia adalah 30 sehinggalah 135 darjah. Untuk edge joint sudut sambungan dia adalah
di antara 0 sehinggalah 30 darjah. Sekiranya dia lebih daripada 30 darjah, kita namakan dia adalah sebagai corner joint, seperti sambungan nombor 3 tadi. Merujuk kepada definisi yang diberikan, sambungan di antara dua pinggir base meter dan juga base meter 2 dalam keadaan yang bersudut, definisi dia sama seperti corner joint. Yang membezakannya adalah berapakah sudut sambungannya. S-joint 0 sehingga 30, corner joint 30 sehinggalah 135 darjah. Contoh gambar untuk H-joint. Ini adalah H-joint bagi plate. Dua plate diletakkan selari secara bersebelahan. Kemudian dia dipaku kimpalkan ataupun di tack weld pada setiap hujung sebelum dikimpalkan. Jadi selain daripada plate, boleh kegunakan untuk H-joint. Saya akan tunjukkan. Ini adalah tubing bagi heat exchanger. Lubang-lubang di bahagian permukaan itu adalah tubing kita panggil, ataupun pipe-pipe kecil. Pipe-pipe kecil dikimpalkan pada plate di bahagian depan tersebut. Bagaimanakah dia dikimpal? Dia menggunakan H-joint. Dan ini adalah gambar rajah macam mana tubing dikimpalkan. Sebelum dikimpal, dia akan dijoinkan. Jadi setiap tubing ataupun pipe yang kecil diletakkan di tengah-tengah plate berlubang. Kemudian dia dikimpalkan sekeliling tubing tersebut menggunakan H-joint. Okay, joint yang seterusnya yang kita akan lakukan adalah H-joint. H-joint perlukan dua base meter 1 dan juga base meter yang kedua. Dan macam mana H-joint dicantumkan adalah mendekatkan pada kedua-dua plate seperti ini. Dan kita akan paku kimpal pada bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Inilah yang dinamakan sebagai H-joint. Dan kita akan kimpalkan sepanjang di antara kedua-dua base meter di atas ini. Sama ada kita akan gunakan sebagai butt weld ataupun fillet weld. Kita boleh welding di atas ini. Ini adalah H-joint. Joint yang seterusnya ialah cruciform joint. Kalau ikutkan daripada joint yang nombor 1 sehinggalah yang kelima, terdapat sedikit perbezaan daripada yang keenam ni. Kenapa berbeza? Kalau kita tengok yang nombor 1, 2, 3, 4 dan juga yang kelima, yang semuanya adalah base meternya hanya 2 sahaja. Untuk cruciform joint, dia menggunakan 3 jenis base metal. Ikutkan kalau kita tengok pada gambar rajah yang diberikan, bentuknya seperti huruf T juga. Adakah kita boleh panggil dia sebagai T-joint? Disebabkan dia ada 2 tambahan lagi base metal. Kita tengok pada base meter 1, base meter 2. Base meter 1 dan juga base meter 2, dia disambungkan secara paksi pada permukaan base meter 3.
Jadi, cara sambungan dia adalah hujung ataupun pinggir base meter 1 dan hujung pinggir base meter 2 disambungkan kepada base meter 3 secara satu paksi. Ini yang membezakan di antara cruciform dan juga T-joint. Contoh gambar untuk cruciform joint pula. Okey, ini adalah contoh gambar untuk cruciform joint. Ada dua cruciform joint. Ada satu di sebelah kanan dan juga satu lagi di sebelah kiri. Seperti tengok pada gambar rajah tu. Dalam rajah tu ada nyatakan. Jadi bilangan untuk kimpal adalah 8 kimpalan yang perlu kita buat. Di sebelah kiri, kanan, atas, kiri dan atas kanan. Kemudian yang bahagian joint satu lagi. Total semua sekali ada 8 joint. Jadi kegunaan untuk cruciform joint, di manakah kegunaan dia? Jadi saya tunjukkan contoh kegunaan dia adalah untuk melakukan ataupun untuk membina struktur lah. Jadi struktur bangunan yang banyak gunakan seperti dalam rajah yang saya tunjukkan, rajah 1 dan juga rajah yang kedua. Ini adalah contoh-contoh untuk cruciform joint. Sambungan yang terakhir yang saya akan lakukan adalah sambungan cruciform joint. Jadi cruciform joint kita perlukan 3 material, yakni base metal 1, base metal 2 dan juga base metal yang ketiga. Jadi kita perlu joinkan base metal 1 dan yang ketiga terlebih dahulu. Jadi caranya kita perlukan sesiku L untuk join, untuk dapatkan sudut yang tegak. Dan kita akan paku kimpalan pada sebelah kanan dan juga kiri. Bentuk yang pertama kita akan nampak seperti T-joint. Tetapi untuk cruciform joint, kita perlu tambahkan satu base metal lagi yang berada di atas ni. Okey, kita akan paku kimpalkan pada bahagian kanan dan juga kiri. Inilah yang kita namakan sebagai cruciform joint. Kita akan lakukan kimpalan sebanyak 4 side. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Inilah dinamakan sebagai cruciform joint. Jadi inilah hasilnya ke-6 type of joint yang kita telah lakukan. Yang pertama adalah butt joint. Yang kedua
T-joint. Yang ketiga, corner joint. Yang keempat, lap joint. Yang kelima, H joint. Dan yang terakhir adalah cruciform joint. Jadi kita telah membincangkan pada slot yang kedua kali ini, iaitu yang berkaitan dengan type of joint yang kita telah bincangkan. Jadi kita telah mengetahui joint di dalam kimpalan terdapat 6 jenis joint, iaitu butt joint, T-joint, corner joint, lap joint, cruciform joint dan juga H joint. Jadi keenam-enam ni adalah sesuatu jenis sambungan yang berbeza-beza mengikut desain dan juga kejuruteraan yang telah ditetapkan. Apakah kegunaannya pada akhir nanti? Dan jenis-jenis sambungan inilah yang ditentukan. Jadi saya mengharapkan para pelajar sekalian dapat memahami dan dapat mengingati apa yang kita telah belajar pada slot yang kedua ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam slot yang ketiga yang kita bakal bincangkan berkaitan dengan type of well. Ada kaitan di antara type of joint dan ada kaitan dengan type of well. Kedua-duanya adalah perkara yang berkaitan. Sekian, terima kasih.